Okey, Assalamualaikum. Untuk kita sambung example seterusnya, itu example 4. Okey, untuk example 4, kalau ikutkan saya nak ambil example daripada buku awal. Okey, soalan ni macam direct sahaja. So saya harap awak tengok sendirilah. Soalan ni cuba buat and then tengok dia punya solution macam mana. So untuk yang example 4 ni saya nak tengok ke surat 111 111 buku baru awak tu, buku kuning. Okey, exercise tu number 1 four masses A, B, C, D are carried by a revolving shaft at radius 100 mm, 125 mm, 200 mm and 150 correspondingly. The plane of mass B, C and D. So ni dia bagi mass B, C and D je. 10, 5, 4. Okay, spaced 600 mm apart each. Okay, find required mass A and its angular configuration setting of the four masses in order for the shaft to be in full balance. Okay, so maksudnya kat sini dia kena cari mass A untuk A, B, C, D ni balance. So dia tak ada mass yang lain lah. Dia memang A, B, C, D ni sahaja. Okay, so kita kena cari berapa required mass and then dia punya angular position dia. Okay, untuk balance kan shaft ni. Okay, so kita dah baca macam biasa, kita kena construct table. Okay, macam mana kita nak tahu dia single or multi plane? Macam saya bagi tahu sebelum ni, kalau dia multi, dia bagi ini radian, ini radius, dia punya distance radius. Yang ini 600 ni adalah dia punya ada dua, satu radius dalam meter dalam mm and then lagi satu dalam mm juga. Yang ini adalah space, dia punya distance. Alright, so ini maksudnya dia adalah multi lah. Bila multi plane dia mesti melibatkan MRL. Okay, so kita ada A, B, C and D. Okay, so A, B, C and D. Ini M, ini kg, kita ada R, meter, MR, kg dot meter, L in meter, okay, and MRL kg.m square. Alright, so untuk A dia tak bagi mass, so MA lah. Untuk B kita ada 10, 5, 4 kan, and then radius tukar dia kepada mm, 0.1, 0.125, 0.2, 0.15. MR, mana dapat MR? Darab lah, darab. So sini 0.1 MA 125, so dia jadi darab 10, so jadi 1.25 lah. Okay, lepas tu yang ni satu, ni darab ni, darab tekan kalkulator. So sini aku dapat 0.6. Okay, dah darab. Okay, now nak dapatkan L. Okay, kalau ikutkan SOP, table MR dah buat. Nak buat table MRL, you kena buat linear position dahulu, baru boleh buat MRL. Dah buat MRL, baru boleh buat scale. Semua ni, right, angular position. Alright, so kena buat linear position dahulu. So untuk linear position, kita pakai pensel lah, takut susah nak padam. So kalau ikutkan, dia cakap, baca soalan awak, space 600 mm apart each. Maksudnya A, B, C, D. Okay, maksudnya jarak antara satu ni adalah 600 mm. Maksudnya 0.6 lah meter, 0.6 meter. Gitu. Okay, meter. Macam tu. Alright. Okay, so jadi kita dah tahu jarak antara masing-masing adalah 0.6 meter. So macam nak isi L ni? Isi L ni kena tentukan mana satu reference plane. Nak tentukan mana satu reference plane, saya dah bagi tahu tadi. Awak kena tengok dekat MR yang mana ada unknown. Kalau kat sini, hanya kat sini satu saja unknown. So maka dia lah dilantik sebagai reference plane. Ni reference plane. Ada satu je. Dah situ aja. Kita tak payah bagi banyak. Sini aja reference plane. So bila sini reference plane, automatik kat sini jadi kosong lah. Semua jarak mesti refer pada A. B ke A berapa? B ke A 0.6. Okay, faham ni adalah jarak daripada mass, mana-mana mass ke reference plane. C ke A berapa? C ke A, jarak C ke reference plane berapa? 1.2. Jarak D ke reference plane 1.8. Okay, macam tu. Alright. Okay, now dah isi. So, sekarang awak isi MRL. So MRL darab mana darab. So kosong, darab ni kosong. Ni darab ni tekan kalkulator awak. Okay, so dia akan dapat dia 0.75. Ini darab 1, 2.2. Ini darab ni dapat 2.08. Alright, macam tu. Betul dah? Now kita dah settle. Tengok balik ni. Ni dah buat, dua ni dah buat, ni dah buat. So now kita buat scale. Okay, nak buat scale yang mana? MR ke MRL? Okay, kita tengok MR boleh buat scale tak? Tak boleh buat scale sebab dia ada unknown. Okay, so kita buat yang inilah scale-nya. So macam nak buat scale, cari yang paling besar. Okay, yang paling besar kita dah 1.2. So kalau 1.2 kita gundakan dia jadi berapa
berapa? Pundakan dia 1 lah. 1 kg dot meter square. Untuk 1 kg ni nak jadikan dia berapa? Jadikan dia 10 cm lah. So jadi 1 cm equal tu berapa? Kita bagi 10 lah, 0.1 kg dot meter square. So saya harap awak tak ada masalah lagi untuk create scale ni. Tolonglah ya Allah tuanku. Dia ulang-ulang balik tengok macam mana nak buat scale. So inilah kita punya scale untuk MRL, kg meter square MRL lah. Next scale yang ni abaikan sebab kita dah dapat scale. So dah dapat tu, convert semua ni kepada cm. Convert semua kepada cm. Kira. Okey, 0.75. Darab ke bagi. Okey, darab lah 0.75. Ni tengok sini 0.75 kg dot meter square. K dia 1 cm equal 0.1 kg. Kalau 0.75 bagi dengan 0.1, so dia jadi ini 7.5 cm. So ini jadi 12 cm. Ini jadi 10.8 cm. Alright. Okay, now kita dah dapat. Okay, ini apa ni? Ini adalah magnetic. Okay, so mana dia punya sudutnya? Dia tengok ke bawah. Ada tak dia bagi sudut kat sini? Tak ada sudut ke? Siput sudut ke? Tak ada. So kalau tak ada, maksudnya sekarang ini adalah ada 3 saja kan? 3 sahaja data. So maksudnya kita kena buat macam tadi lah. Kita kena construct triangle polygon. So untuk macam mana nak buat? Buat ikut suka awak lah. Ikut suka. Nama nak start dulu? Nak 12 cm ke? 10 ke? 7 ke? Tak masalah. Katakanlah yang paling panjang lah kita buat 12. Akan tengok juga 10 agak-agak macam ni kan. So tentunya ni agak besar lah sebenarnya. Printable ni dia 1 kotak setengah cm. So senang lah. So dia tarik sahaja. Macam tu. Okay. So ini adalah yang 12 tadi. 12 tadi apa? 12 adalah C. Okay. So arahnya ke mana? Arahnya ikut awak. Suka awak lah. Katakanlah kita nak pergi sana lah. So ini adalah C prime lah. Sebab ini adalah MRL. Okay. Sudah siap 12. Now 12 dah siap. Now kita nak buat apa? Buat yang besar ni pula. D 10.8. Kita nak buat segitiga sebab dia ada 3 data and then dia tak bagi sudut. So kena buat segitiga lah. Okay, 0.8 titiknya. Nak buat kat sini boleh, nak sini pun boleh, tak ada masalah. Okay, tak ada siapa marah. Buatlah kat mana? Kata buat sini. Buat tu awak. Rasakan titik dia betul-betul kena. Okay, situ. Okay, lagi satu panjang 7.5. 7.5. Okay, 7.5 tadi kita ambil kat sini kan. Ni ambil kat sini pula. Situ dia punya titik. Alright, so now bolehlah sambung. Okay. Alright, dah siap. Okay, arahnya ke mana? Buat je lah arah mana asalkan dia satu arah, satu tujuan. So, ini apa tadi? Yang panjang ni adalah D kan? D prime. Alright, so dah siap. Apa yang tak ada kat sini? Yang tak ada kat sini adalah scale. Buat scale dia. Okay, 0.1 kg meter square per 1 cm. Dah, satu markah kat sini. Alright, now bila dah siap ni, now kita kena buat apa? Tengoklah ni Table done. Scale ni done. MR belum. Ini done. Angular draw. Ni draw done. So MR draw MR belum. Scale MR belum. Angular pun belum. So kalau tengok pada kat sini, sebenarnya kita dah boleh buat angular. Ni convert dia kepada angular. Tarik semua arah ni ke angular. Kita nak tarik, tarik je macam biasa. Okay, yang mana senang? Senang adalah C lah. Senang C. Tarik aja panjang mana? Suka hati awak ni panjang mana. Okay, saya dah ngajuk dah dengan awak. Saya tahu awak tak buat ni sebenarnya kan. Betul tak awak tak buat? Sebabnya kalau awak buat, mesti awak tanya saya. Ni tak ada seorang bertanya. Faham aja. Iyalah tu faham. Kalau buat, mesti ada yang tanya. Awal dulu je tanya. Lepas tu sekarang dah tak tanya. Okay, C. Okay, next B. Ikutlah. D ke tak ada masalah. Asalkan you tarik saja. Ni pusat So semua arahnya mesti keluar daripada pusat. So you pandai-pandai lah tarik dia keluar daripada pusat. So ini nak tarik dia macam ni. Ini pusat dia. Tu dia. Okay. Keluar daripada pusat. Dah bertindak je dah masalah. So ni adalah B. Okay. Next D. Tarik dia dengan sini keluar daripada pusat. Mana? Okay, ini adalah D. Okay, dah siap. Angular position, cuma angular ni tak ada A. Okay, so macam nak dapatkan A. Nak dapatkan A. Kita tengok kat sini. Okay, so kita sekarang ni, ini apa ni? Ini adalah direction BCD. BCD. Ini magnitude, ini direction. Ada satu unknown. So maksudnya boleh lupa
lukis lah MR ni sebab direction dah ada. Direction, magnitude. Ini unknown satu. Dah boleh lukis. So macam nak lukis? Sebelum lukis kena create scale dahulu. Create scale ni. Cari nilai paling tinggi. Nilai paling tinggi adalah 1.25. So 1.25 ni gundakan jadi 1. Samalah 1 kg dot meter. Yang ni meter square, ni meter. So kita nak jadikan dia 10 lah. So cm. So dia sama 0.1 kg dot meter. Ni adalah scale-nya. Scale untuk MR ni, scale untuk MRL. Okay, dah dapat scale. Now you convert lah semua ni kepada cm. So kalau you convert yang ni dia jadi 12.5 cm. Sini 10 cm. Yang ni 6 cm. Macam tu. Alright. Macam mana nak kira ni? Saya dah tunjuk banyak kali dah ikut scale ni. Scale kita dah buat. Okay, scale semua convert scale. Scale. Okay, magnitude dah ada, direction dah ada. Mana direction tadi? Ni. Direction dah ada. So tarik je lah semua. Tarik mana? Tariklah mana senang dulu. Katakanlah, cuba tengok balik. Panjang ni, panjang 12. Ni 12 12 10. Agak panjang juga lah masing-masing So maksudnya sekarang B dengan C. B dengan C ni macam panjang. So kita agak-agak kalau kita buat C, supaya awak kena buat 2-3 kali C 10 panjang ni. Lepas tu B agak-agak. C macam ni. Lepas tu B ke atas. B 12. Boleh lah. B 12. Lepas tu D. So boleh. Okay, macam tu. Cara dia macam tu. Kita sketch dahulu ke apa ke. Okay, so kita dah boleh lukis lah. Ni kita andaikan saja. So macam tu lah. So nak mengelakkan untuk awak nak kena lukis banyak kali kan. Kita agak-agak. Okay, now so maksudnya sekarang T kita tadi berapa? KMR 10. Ni kat bawah lah senang. Kebetulan saya punya ni graph paper ni senang sikit. 10, 6. Ini titik dia. Kalau dah terlebih salah lah nanti. Alright, so arahnya ke mana? Ini tadi C kan. Copy saja arahnya. Sebelum tu kalau you perasan, untuk example ni dia tak ada negatif so tak ada nak kena tukar dia punya direction. Dia yang sama saja. Apa tadi? C. Now buat apa? Kita buat yang besar lah sebab takut yang kecil-kecil kan nanti takut tak mat. Kita tengok yang besar mat ke tidak. So yang besar kita adalah 12.5 kan. 12.5 di ke atas ke atas sana ke atas. Ni sana. Faham tak arahnya yang saya buat ni? Kat mana nak letak apa semua? Dia ikut direction. Asalkan dia satu arah yang sama. Direction yang sama. 12.5. 12.5. Alright, dah 12.5. Now, unjukkan dia punya direction. Unjukkan sini, tarik sini. So make sure dia kena sini lah. So kena lebihkan sikit. Ni, unjukkan. Mana titiknya? Titiknya kat sini. Alright, dah dapat. Ini adalah B. Arah yang sama. B. Now, D. D kita adalah 6. Agak muat lah. Muat ke tidak? 6. Hopefully muat lah. Okay. So, macam mana nak buat dulu? Tarik ini dulu kan boleh. Tarik ni ke sini. Tarik ke sini. Tarik ke titik. Kenapa saya letak kat situ? Sebab dia direction yang sama. Sebab dia adalah direction yang sama. Direction sama. D pindah sini. B dari sini. B, D. Direction yang sama. So, ini adalah D. Direction yang sama. D. Okay, now panjang dia. Panjangnya adalah 6 cm. So, memang agak lama sikit. So, jadi awak kena selalu praktis lah. Kena praktis. Dia akan jadi cepat lah. Okay, tu titiknya. Dah jumpa titiknya. Okay, so dah siap lah. Macam nak siap kan? Tutupkan polygon ni. Tutupkan polygon ni. Tutupkan. Titik ni ke titik ni? Tu dia. So, inilah sebenarnya A kita. Dah jumpa dah A. Okay, now apa kita nak kena buat? Kita kena pindahkan A ni ke angular sebab dia nak angular position. Pindahkan. Atas awak tu, CP tu ke bawah. Cari pusat dia, tarikkan ke bawah. Tu. Ini adalah A-nya. Arahnya keluar. Ni kan keluar satu direction. Ni pun satu direction. Alright, so dapatkan sudut dia. Apa sudutnya ni? Lebih kurang 118 degree. Alright, next. Sudut mana lagi? Sudut ni dari mana? Sebab dia tak ada bagi tahu dari mana. Dari mana-mana awak letak saja. Asalkan ada sudut. Asalkan ada sudut. Tak saja. 56. 56 degree. Ni dah. A ke D dah. C ke A ataupun D ke C, tak kisah. Asalkan ada sudut antara tu, dia dapat markah. Menyatakan itu adalah dia punya angular location. Ni adalah 90 19. Ini adalah
99 degree. Alright, 3 dah cukup lah. Yang ini adalah 360 tolak ni kan. Okay, so ni dah settle. Maksudnya angular position of A dah ada. Now magnitude, berapa magnitude-nya? 73.5. Alright, 73.5. So from MR polygon A equal to 2.35 cm. Okay, convert kepada scale. Okay, equal to bagi ke darab. Okay, 7.35. Okay, darab 0.1. Jadi ni salah. Ini 0.735 kg/meter. Okey, so kosong ni bagi dengan ni. Ini adalah 0.735 bagi 0.1. So jadi 7.35 kg. Alright, ni jawapannya. Okey, so dalam buku awak berapa? Bolehlah 35 4741 boleh. Alright, so itu sahaja untuk example 4. Okey, markah macam biasa lah. Ni 1 1 1 1 4 ni 1, ni scale dekat graf nanti. Ini 1, ni 1. Ni 1, sini tak ada markah, tak ada scale. Tulis scale-nya ni 0.1 kg/meter equal 1 cm. Macam tu je, ada kat sini, jangan ada kat sini. Satu, ini half semua ada half. Ini 1 1 1 1 1. Alright, macam tu. Okay, so kita sambung kita punya example seterusnya. Example 5. Untuk example 5, saya nak ambil yang ini exercise 2 yang bawah dia. Tadi exercise 2 number 1. Okay, ni exercise 2 number 2 lah. Okay, A, B, C, D are 4 masses which totally well balanced. Masses C and D create angle of 90 degree and 210 respectively with mass B in similar sense. Okay, these planes comprising B and C are 300 mm apart. A, B, C, D masses generally be concentrated at radius 2. Dia bagi semua radiusnya 3.048 dan 240 respectively. The corresponding masses of B, C are B, C, D 15, 25, 20. A dia tak kasih so that's why dia find mass A and its angular location of planes A and D. Okay, location of plane A and D. Okay, so yang ini mungkin agak tricky sikit lah. Okay, macam mana pun kita ikut SOP. First thing first, buat apa? Buatlah dia punya construct table. So kita ada A, B, C and D. So dia bagi M in kg, R in meter, MR kg/meter, L in meter. Next is MRL. Kenapa MRL? kg/meter square. Kenapa MRL? Cuba tengok ada tak distance. Ni dia bagi tahu list comprising B and C are 300 mm apart. Dia ada bagi tu. Okay, so maksudnya dia adalah several plane lah ataupun multi plane. Okay, so untuk MA dia tak bagi, so kita tulis MA lah. B, mass of B is 15, 25 and 20. Right, now radius, radius semua ada 0.36, 0.48, 0.24 and 0.3. Okay, darabkanlah. So sini jadi 0.36 MA. Ni darabkan. Tekan kalkulator berapa? Okay, 72. Di sini ni darab ni jadi 6. Ini darab ni pun 6. Okay, macam tu. Okay, now L. Macam mana nak dapatkan L? Kena lukis linear position. Okay, untuk linear position, okay, sekarang ni ikut soalan dia suruh cari location of plane, kedudukan A and D. Okay, so macam biasa dia ada A, B, C and D kan. Ni kita assume je lah, sebab dia hanya kasih B and C sahaja sebenarnya. Dia kasih mass B and C sahaja jaraknya. B and C sahaja dia kasih jaraknya adalah berapa? 300 apart meter. Ini sahaja yang dia bagi, yang lain dia tak bagi. So macam mana? So jadinya kita pun tak tahulah. So kita letaklah, kita letakkan sahaja. Ini A, normally lah dia akan sequence macam ni kan, A, B, C and D. Okay, macam nak isi kat sini? Sebab kita nak buat ni, boleh tak kita lukis MR? Boleh lukis sebab dia ada satu unknown. Okay, tips dia untuk polygon ni awak boleh lukis kalau ada satu unknown sekiranya dia bagi sudut dia bagi tak? Sudut kejap lagi kita tengok. Kita buat yang ni dulu. Okay, so ni macam mana nak buat L ni? Okay, macam yang saya bagi tahu hari tu, kita nak buat ni, kita kena cari unknown dekat MR. Masalah sekarang dekat L pun ada unknown. Sini memanglah dekat A ni unknown. Cuba kita jadikan A sebagai reference plane. So sini jadi kosong lah, betul? Jadi kosong.
So ini sebagai reference plane. Okay. So katakanlah kita jadikan macam saya bagi tahu awak kan, cari unknown dekat MR. So yang unknown kita adalah yang A unknownnya. So, jadi yang ini bolehlah ada nilai kan. Okay. So sini kosong. Bila sini kosong, jarak B ke A tak tahu. So dia adalah LB lah. Kita letak. Next, jarak C ke D pun tak ada nilai jugalah sebab B ke A kita tak tahu. So dia jadi LC A ke D pun LD. Jarak LD. Sebab ni tak tahu. Tak tahu kat tengah je. So jadi semua jadi unknown. So boleh ke? Lagi macam susah. Ini case sekiranya dia punya linear position dia tak kasih. So bila tak kasih, dah macam ni macam nak lukis dah semua jadi unknown. So kat sini maksud dia sekarang kita tak boleh jadikan untuk case ni saja kita tak boleh nak jadikan A sebagai reference plane sebab semua jadi unknown. Okay. So kita kena buatkan dia jadi ada jugalah satu nilai. Kita hanya ada nilai ni saja. B, C. Okay. Maksudnya kalau C ke B adalah jaraknya. Kalau sekiranya B jadi reference plane, kalau C jadi reference plane pun boleh tapi akan jadi negatif. Maksudnya ada dua negatif lah. B dengan A negatif. Kita nak elakkan negatif banyak-banyak. So kalau kita jadikan B sebagai reference plane, ni ada satulah nilainya. So maksudnya kat situ adalah boleh membantu. Kalau buat A sebagai reference memang tak boleh. Okay. So maksudnya sekarang kita kena jadikan untuk case ni sebab dia punya distance ni dia tak kasih. Okay. Kita kena jadikan B sebagai reference plane. Okay. Cuba kita tengok B sebagai reference plane. Okay. Bila B sebagai reference plane, automatic sini kosong. Ini kosong lah. Sini negatif, sini positif. Okay. So B ke A jadi negatif LA. LA jarak ke ini adalah LD lah. Okay. Next kosong. Lepas tu B ke C. B ke C adalah 0.3. Masuk lah. Adalah juga nilainya. Satu. Yang tadi semua jadi unknown. So B ke D. LD. At least ada satu nilai. Bolehlah juga kita draw lah at least walaupun satu. Okay. So itu reference plane. Kalau dia bagi semua boleh kita ambil ini sebagai reference plane unknown ni. Ini case kiranya dia tak kasih. So you kena adjust lah supaya dapat at least ada satu. Nilai. Kurangkan unknown. Okay. Now cuba kita darabkan lah. So kita darabkan. Ni jadi 0.3 negatif 0.36 MA LA. Ini kosong. Ni 0.3 darab ni berapa? Ni 1.8. Ini 6 LD. Macam tu. Okay. Ni jadi macam ni. So adalah satu nilai kat sini. Alright. So ni dah. Now so kita tengok. Kalau kita tengok kat sini ada 3. Kita macam boleh buat segitiga ni. Okay. Triangle polygon. Ni 1.8. Yang ni unknown. Okay. Macam boleh buat segitiga. Tapi cuba kita tengok kita boleh buat ke tidak. Alright. Okay. Next. Table dah. Scale. Tahulah macam mana boleh buat ke tidak. Okay. Linear position dah. Tapi yang ini pun tak complete. Angular. Now cuba kita tengok angular. Yang ini yang saya masukkan puzzle. Yang ini tak complete. Okay. Yang ini tak complete. So tengok angular pula. Ada tak value-value yang membantu untuk kita solvekan puzzle ni. Alright. Okay. Kita buat angular position. Okay. Kita tengok balik soalan. So kita lukis angular position. Balik soalan mana ada sudut tadi Measure C and D create angle 90 degree and 210 respectively with mass A in similar sense. Okay. Maksud dia sekarang C and D merujuk kepada B. Dia buat sudut 90 dengan 210. Tapi yang ini dia tak bagi tahu clockwise ke counterclockwise. Dia hanya cakap similar sense. Similar sense tu maksudnya direction yang sama. Alright. Tu jadinya kita buat B dulu lah. B nak buat kat mana? Mana-mana awak lah. Mana awak suka? Kiri ke kanan? Cuba jawab. So katakanlah saya pilih ke sini lah. Ke sini. So katakanlah sini B. Arahnya ke mana? Sah. Dia tak ada bagi tahu. Okay. Arahnya ke sana ke? Nak ke sini ke? Tak ada masalah. Next. Dia kata C and D create angle 90 and 210. So 90. C 90. D 210. Dia mesti same direction lah. 90 210. Kalau kod ni pun boleh. 90 210. Mana awak nak? So ikut awak lah. Awak ikut suka hati. So jadinya katakanlah kita buat kat sini. So nanti awak buat arah yang berbeza lah dengan saya. Ni awak tengok macam mana. Sama ke tidak? So ni apa tadi? C ya. Next D 210. 210 tolak kalau kata 80. 30 30 adalah 30 boleh pakai ni. Boleh tu. Senang ke susah? Terpulang awak. Kalau susah pakai je sudut. Ya 30. Okay, ini adalah D. Right. Ini yang dia bagi. Okay. Ini dia kata 90. Ini dia kata 210 degree. Alright.
Alright. Tu. Alright, dia bagi ni je. Now A kat mana? So maksudnya, okay, cuba kita tengok Okay, cuba kita tengok. Boleh tak kita draw ni? D ada direction, C ada direction, D ada direction. Ini tak ada. So rasa boleh tak? So maksudnya ini yang kena try and error. Boleh ke tidak? Okay, so cuba kita tengok lagi sekali So kat sini, yang ini unknown. Okay, so kita hanya boleh lukis ini saja. Sebab yang ini tak ada direction. Ini pun unknown. Ini unknown, lepas tu direction tak ada. Yang ini unknown, lepas tu direction ada. So yang ini nampak macam tak boleh lukis. Kita macam boleh lukis satu aja. Tu puzzle Semua kat situ macam tak boleh. Cuba kita tengok yang ini. Okay, B, C, D. B, C, D. Ni magnitude ada. So maksudnya kat sini kita boleh lukis. So untuk case yang ini kita boleh lukis MR polygon. Macam tu. So ini yang saya kata jam-jam tu. Okay, kita jam. Kalau tak dapat kita jam. Kita buat yang mana yang boleh. So now maksudnya bila dah dapat boleh lukis kat sini, kita cuba create scale. Okay, ini macam tak logik tak logik ni. Yang ini bukan 72 ni, 7.2. Salah lagi. 7.2 ni. 72 mak kau Datuk. So, okay, 7.2. So now ni kau tengok B, C, D, magnitude ada, direction pun ada. Boleh lukis lah sebab dia ada satu unknown. Okay, tu dia. So maksudnya kita lukis MR dulu. So macam nak lukis, sebelum lukis you kena create scale. Cari nilai yang paling besar. Yang besar adalah 7. So kat sini 7 kita nak bundahkan ni kepada berapa? 7. Kita katakanlah bundahkan kepada 10 kg dot meter. Okay, so 10 cm lah. So jadinya 1 cm equal 1 kg dot meter. Okay, tanpa buang masa kita lukis lah 1 cm 1 kg dot meter. Satu markah. Okay, lukis ni. So yang ini tadi ni sama lah 7.2 cm 6 cm 6 cm. Okay, directionnya nak buat direction dulu ke? Kisah mana sahaja. Oh sama tarik saja. Mana dulu nak? Saya suka yang senang. Yang senang mana? B senang, C pun senang. Mana-mana je lah. Asalkan kita buat B dulu. B magnitude dia berapa? Magnitude B adalah 7.2. Okay, ni B kat situ pula. Tak apalah, 7.2. Okay, 7.2. Next, pergi mana? Tarik pakai D lah. Bila ke sini sikit. Ni arah ni jangan lupa. Arahnya. Ni MR kan? MR, B kecil lah. B. Okay, lepas tu kita nak tarik. Kita buat C kan, dia pergi ke sana pula. Tarik sikit lah. Tarik, kita ambil D lah. D nak letak, mesti letak ke sini D pindah sini. Sebab apa? Dia sama direction dia. Okay, tarikkan dulu dia punya sudutnya. Mana B tadi? Situ. Okay. Jaraknya berapa tadi? 6. Okay, 6. Macam ada error sikit sebab dia terlebih kat situ. Okay, 6. Okay, so tu adalah apa tadi? D. Okay, D. Okay, next C. C naik ke atas 6. Ni sama 6 tadi. 6. So naik ke atas. Tiknya kat sini 6. Okay, naikkan saja ni ke atas. Better pakai yang sharp lah, pensel lah. Okay, tu titik dia. Titik dia kat situ. So itu adalah C. Okay, alright. Okay, so kita tengok poligon ni. B, D, C. Dah. Yang tutup ni adalah jawapan ni lah. Dah, tutupkan dia. Tutupkan. Tutup. Nanti orang tengok malu ke tutup. Mana dah titiknya? Dah tutup. Alright. Kat situ. Okay, so ini adalah C. Ni apa ni? Ni A lah. Okay, dah dapat A. Okay, ukur lah. Berapa? Titik ni 3.7. Alright, dah dapat. Terus tulis lah 3.7. From MR polygon A equal 3.7 cm. Okay, so convert to scale. So you akan dapat 3.7 kg dot meter. So yang ni sama juga dengan yang ni equal to 0.36 MA. Therefore MA ni bagi kat ni. So dia jadi apa? 3.7 bagi 0.36. 3.736. Okay, dapat 10. Okay, dapat MA 10.278 kg. Dah dapatlah 1 MA. Okay, ni dah dapat location. Pindahkan A ni keluar daripada pusat dia. Mana pusat? Pusat A. Okay, so kita sambung tadi. Okay, kita sambung yang tadi ada masalah recording sikit. Okay, so tadi saya dah buat pindahkan A. So ni kita dah pindahkan A ke sini. Direction yang sama keluar. Okay,
Dia cakap seorang-seorang tadi. Cakap tengok dah top end. Tu yang dah siap mark semua ni. Okay. So saya pindahkan ni ke sini. Dah dapatkan sudut dia ni. Sini 125 degree. Dah marking juga. So ni bila dah ada sudut, so maksudnya kita dah menjawab lah soalan yang dia minta untuk cari location. Okay. Angular location of A. Okay, so ni half-half Di setiap ni biasa angular ni 3 markah. Okay, so yang ini satu. Okay, lepas tu okay, so location dapat untuk dia punya magnitude. You ukur kat sini saya dah ukur tadi A ni. Okay, A 3.7 cm. So convert kepada scale. Scale kebetulan dia adalah 1:1 ni 1:1. kg dot meter ni sebenarnya sama juga dengan ni kg dot meter. Okay, ini 0.36. So MA 3.7 bagi dengan 0.36, so dia akan dapat ni 10.278 untuk nilai MA. Okay, so dah dapat dah magnitude and location of mass A. So now kita nak buat untuk soalan B tu, dia nak location of A and D. So A and D location dia, maksudnya yang inilah location dia kat mana sebenarnya, ataupun jarak dia LA and LD. LA and LD ni dia suruh cari kat mana sebenarnya LA and LD. So macam mana nak dapatkan LA and LD? Of course kita kena solve MRL polygon lah. Nak solve MRL polygon, you kena create scale. Okay, so kalau kita tengok kat sini, okay, untuk MRL polygon boleh ke kita lukis? Okay, cuba kita tengok So sekarang okay, kita dah ada direction A, B, C, D, dah ada directionnya, dah ada. So ni dah ada direction, dah ada direction. Cuma yang ini sahaja yang complete. Dia ada magnitude and direction. Yang ini dah ada direction sahaja, ini pun ada direction sahaja. Even nilai MA you ada, MA 10.27, kalau you masukkan dekat sini dia tetap unknown sebab kita tak tahu LA. So kat sini untuk magnitude kat dua-dua ni unknown, tapi kita ada direction. So maksudnya kat sini kita boleh lukis segitiga sebenarnya. Kita boleh lukis segitiga. Alright, sebelum nak lukis segitiga, kita kena create scale. So untuk ni saya dah start kat sini tadi. Okay? So kita ambil nilai yang paling besar. Tak ada nilai paling besar lah. Ada satu je nilai, 1.8. So untuk 1.8 ni saya dah bundakan dia kepada 2 kg meter square. So untuk 2 kg ni rasanya sesuai untuk 10 cm. Kalau 1 cm berapa kg dot meter square? Macam mana? Okay, 1 bagi 10 darab dengan 2. So dia akan dapat 0.2 kg meter square. Okay, so maksudnya kat sini ini adalah scale MRL. Ini scale MR. Okay, so convert lah. Convertkan 1.8 tukar kepada cm berapa? Okay, 1.8 kg dot meter square. Kita ada scale kita 1 cm equal to 0.2 kg meter square. So kalau 1.8, okay, so 1.8 bagilah dengan 0.2. Okay, so dia akan dapat 9 cm. Alright, so 9 cm Yang dua ni kita tak ada magnitude. Tak apa, tak ada masalah. Kita buat yang mana ada. Sebab namanya lagi puzzle kan. So puzzle dia memang ada yang tahu, ada tak tahu. At last dia akan macam ni lah. Macam puzzle kan. Kita buat dua yang ni, dapat 3. Yang ni, ini ada satu tak tahu, sini pun satu tak tahu. Last dia akan solve. Ini solve, ni pun solve. Sekarang kita nak buat MRL. Macam mana nak solve MRL? So untuk sekarang ni kita lukis yang mana kita tahu dahulu. Yang C kita tahu, iaitu 9 cm. Okay, magnitude dia 9 cm, and then directionnya adalah melegak macam ni. Melegak. Okay, lagi satu untuk pengetahuan awak, dia bentuk ni akan berbeza. Awak mungkin akan bentuk lain, saya akan bentuk lain. So tapi at the end dia pun jawapan sama, as long as soalan tu tak minta untuk buat macam tu saja. Macam ni a similar sense. Saya buat similar sense macam ni. Mungkin awak buat similar counterclockwise. So tapi jawapannya tak sama. Faham? Melainkan soalan dia kata counterclockwise. So semua kena buat counterclockwise lah. Kat sini dia tak bagi tahu, dia just cakap similar sense sahaja. So awak nak ikut mana, suka ikut dan awak lah. Alright, so now kita nak buat 9 cm magnitude and C dia melegak macam ni. So tarik melegak macam ni. Dan kita pun tak tahu B dengan D di belah mana. Letak sahaja melegak sini 9 cm. Kita letak sini. Okay, buat light-light je dulu. Okay, 9. Poinnya kat mana? Kat situ katakan. Okay, tu besar sangat. 9. Okay, macam besar sangat ni. Alright, kat situ. Okay, now kita nak tarik. Okay, sini titiknya. Titiknya kat sini. Yang ni titiknya kat sini. Alright, so sini kat situ C je. C prime ke? C prime. Alright, dia perlu pakai pensel dulu sebabnya yang ini dia macam nak kena try and error. Okay, now kita tarik D. D Kenapa tarik D? B kosong.
Tariklah A ataupun D, mana-mana saja. A ke D, boleh mana-mana je. Okey, cuba kita tarik D. Tarik D Tarik ke mana? Seperti dah. Ni tengok ni arah ke sini, D, cos D ni sini lah. Sebab dia sama directionnya kan. Cuba kita tarikkan dia. Mana dia punya titik tadi? Tu dia. Tu dia punya titiknya. Pindah tak apa, tak salah. Okey. Itu dia punya D. Now kita tarik ni arahnya D. Now kita tarik A. A nak tarik mana? Tarik ke C. Kita tarik ke C. Okey. Titik kat sini Tarik ke titik C. Ni C. Okey. Tu dia. Alright. Tu jadi kat sini. Awak nampak tak? Okey. Kita sekarang nak buat segitiga kan? Kat sini kan. Dia ni patut duduk sini. Macam tu kan. Ini tapi yang ni pergi sana. Macam mana tu? Okey, untuk pengetahuan awak, bila kes macam ni tengok C dah betul. C jangan usik lah, C dah betul. Cuma sekarang ni A dengan D ni saja yang macam puzzle. Kita masih tak tahu dia ada kat mana. So bila kita tarikkan arah dia macam tak nak jumpa. A ni bila kita letak dekat C, memang tak ada choice, kita perlu letak kat sini sebab kita nak dia sama direction. Yang D ni pula, dia sebenarnya boleh juga kat sini, tapi sama je. At the end dia sama jugalah, sama je. A, C, D. So dia tak close. Sepatutnya ketiga-tiga ni ini sepatutnya kita akan dapat satu triangle. Okay, triangle. Sepatutnya triangle. So mana triangle ni? So sebenarnya kalau kita unjurkan kat sini, kita akan dapat satu triangle kat sini. Kat sini memang tak ada. Kalau kita unjurkan kat sini memang tak ada kesudahan. Dia mencapah. So ini saja peluang kita untuk jumpakan dia. Ni, jom kita tarik dia ke sana. Boleh tak? Kita satukan dia orang ni. Tarik sana. Bertindak tak apa. Yang ini tarik sana. Sebab sekarang ni benda ni dia complete balance. Couple ni. Couple ni dia balance. So macam mana nak balance? Dia memang close polygon. Tu dia. Dia close kat sini. Bol kan? Kita buang. Okey. Yang ini dah betul, jangan kacau. Ini adalah C prime. Okey, C prime yang kacau sebab dia memang dah solid dah. Dah betul dah. Dia magnitude dia 9 and then direction dia dah betul. Yang A dengan D ni, okey, A dengan D ni kita tak tahu. Jarak tak tahu. Kita ada direction saja. Cuma sekarang ni, direction dia sekarang ni dia tak ikut apa yang kita buat. A mungkin ikut A ikut C. Tapi D patutnya ke sana. Tapi kalau ikut polygon ni, D-nya ke sana. Nampak tak? Bila bertindak ni dia macam susah sikit nak nampak kan. Tapi itulah hakikatnya. Saya harap awak nampak. Okey, saya ulang lagi sekali. Di C yang untuk sebarang polygon, bila keadaan balance, polygon tu mesti tutup. Untuk case ni, benda ni balance tau. Ni balance. Okay? Kita tak nak kena tutupkan juga polygon tu. A and D ni kita tak tahu kedudukannya. So dia tutupkan aja. Yang kat sini kalau awak tengok, okey, tengok kat sini. Saya sepatutnya kena terbalikkan arah. Kalau ikutkan linear position ni, A ni negatif nilai dia, D positif. Negatif negatif sepatutnya dia berlawanan arah. Dia bukan follow. Dia patutnya arah dia ke sana. Patutnya arah dia ke sini sepatutnya. A patutnya ke sini, D sepatutnya ke sini. Tapi dia tak ikut. And then polygon ni tak tutup. Kalau kita ikut sini negatif, sini positif, dia tak tutup. So dia tutup hanya bila D yang berlawanan arah, A follow arah. Itu dia tutup. So maksudnya sekarang ni sebenarnya, bila kita baca macam ni, maksudnya sekarang ni ini adalah sebenarnya terbalik. D sepatutnya duduk sini, A sepatutnya duduk sini. Itu sebenarnya jawapannya. Faham Faham maksud saya? Sepatutnya A ni negatif. Tapi kalau kita buat negatif, terbalikkan arah. Terbalik maksudnya kat sini lah. A ni sepatutnya macam ni. A macam ni. Sebab dia berlawanan dengan arah ni kan. A. So D mesti positif follow ke sini. Tapi bila macam ni dia tak tutup. Dia tutup adalah ke sana. So bila tutup ke sana, yang ini follow direction ni, yang ini pula berlawanan. So maksudnya kat sini drawing asal yang kita buat tadi adalah salah. Drawing yang sebenarnya adalah kat sini. Macam ni drawing sebenar. So inilah jawapan yang dia minta awak dapatkan. D B, C, A. Inilah yang sebenarnya dia nak awak lukis.
Nyatakan location K, D and A. Location D kat sini, A kat sini. Tapi awak kena dapatkanlah jarak dia berapa. Macam mana nak dapatkan jarak dia? Kena ukur. Ukur ni. Ukurkan dia. Amat ke? Amat. Amat you kena pakai ni lah. Ukur. Okay, ni berapa? Okay. Bila you buat kan, nanti point dia tak jelas. 18.3. Point dia tak jelas. 18.3. Okay. So kat sini awak tulis from MRL A prime equal 18.3 cm. So you convert kepada mana scale. Okay, ni mana scale. Okay, tak tulis. Okay, untuk MRL 0.2 kg meter square equal 1 cm. Ni scale. Okay, so 18.3. Ni dia punya scale. So berapa kg dot meter square? Kira 18.3 darab lah kan 0.2. So you akan dapat 3.66 kg dot meter square. So tengok dekat sini A, sebenarnya ini sama juga dengan 0.36 MA. LA kita dah tahu kan, which is 0.3. MA kita 10.278 LA. So therefore pindahkan semua ni ke sini. Therefore LA berapa? Pindahkan 3.66 ni bagi 0.3 bagi 10.278. Okay, you akan dapat 1.187 meter. Okay, ni LA nya. Okay, so jawapan buku berapa? 0.96 kan? Boleh lah tu. Alright. Okay, now carilah LD pula. LD ukur lah. Yang ni pula ukur. Faham tak saya ajar? Kalau saya susah nak baca, saya pakai ni. Simpang dia. Point dia. Okay. Dalam 11.95. Okay. D prime. Okay. 11.95 cm. Okay. So ini convert. So convert kepada scale. Okay, kita 0.2 kg meter square equal 1 cm. So kalau 11.95 darab lah 0.2. So dia jadi 2.39 kg dot meter square. Tengok balik awak punya ni, kg dot meter square ni equal to 6 LD. Okay, equal to 6 LD. Therefore LD equal, bagikan lah, bagi dia akan dapat 0.398 okay, meter. Alright, so dalam buku pun lebih kurang kan. Okay, so itulah jawapan dia. So masuk je sekarang. Okay, kalau kita tengok dekat sini. Okay, so masuk dia sekarang ni LA 1.187 tadi 0.398. Okay, so maksudnya LA ni jaraknya adalah jarak sini kan 0.3 meter. Jarak sini ke sini. So B2 ni 1.187 meter. Tu dia. Dan kat sini adalah 0.398 meter. Macam tu. Alright. Faham tak? Kalau tak faham, dia tanya PM saya. Alright. So, itu sahaja.